Salam sejahtera kepada semua murid. Video ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai nisbah trigonometrik. Ini yang standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, sekarang kita tengok sikit nota tentang nisbah trigonometrik. Okey, pertimbangkan sudut theta dengan pelengkapnya 90 tolak theta dalam lajar di bawah. Didapati bahawa kita ada ada sikit nota dekat sini ya. Kalau tengok gambar aja ini ya segitiga bersudut dekat 90 darjah. Dan kamu tahu ini ialah S, ini ialah Y, ini ialah R. Dan ini theta, dan ini ya pelengkap dia. Pelengkap, sudut pelengkap kita sudah belajar dekat tingkatan 1 kan, iaitu 90. Dua sudut ini tambah sekali akan dapat 90. Lepas itu kita tahu ini theta, kita guna 90 tolak theta, kita tahu sudut ini ialah berapa lah. Oleh itu kita namakan ini sebagai 90 tolak theta. Okey, sebelum itu kita tahu sin theta. Sin theta dia ialah opposite kan. Y bahagi dengan R hypotenuse. Dan cos theta. Cos theta maksudnya cos ini 90 theta tolak theta. 90 darjah tolak theta. Cos 90 tolak theta ini cos yang bersebelahan kan, dia Y over R. Mereka adalah sama kan, betul. Oleh itu kita ada sin theta sama dengan cos 90 theta 90 darjah tolak theta, iaitu sama dengan Y over R. Mereka adalah sama. Dia ialah pelengkap dia. Oleh itu dua ini ya partner lah. Kamu kena hafalkan, jika sin theta maksudnya dia akan sama dengan cos 90 darjah tolakkan theta. Dan cos theta pun sama. Jika kita ada cos theta maksudnya dia akan sama dengan sin 90 darjah tolak theta. Kau boleh carikan. Okey, cos theta. Cos theta yang bersebelahan kan. S over R kan. Dia ialah S over R. Jika sin 90, sin dekat sini, sin sudut ini dia ialah opposite. S over R juga. Oleh itu mereka adalah sama. Dan tangent theta akan sama dengan cot 90 darjah tolakkan theta. Dan cosec theta adalah sama dengan sec 90 darjah tolak theta. Dan sec theta akan sama dengan cosec 90 darjah tolakkan theta. Dan cot theta adalah sama dengan tangent 90 darjah tolak theta. Actually kamu kena hafalkan lah, sin dengan cos ya partner. Okey. Dan tangent dengan cot ialah partner. Dan cosec dengan sec ialah partner. Dan sudut pelengkap dia. Mereka akan sama dengan sudut pelengkap dia. Okey, sudut istimewa 30, 45, 60, 90, 180, 270 dan 360. Ini panggil sudut istimewa. Kamu kena hafalkan dua segitiga sahaja, iaitu segitiga pertama. Jika ini 90 darjah, dua-dua pun sudut berdekat segitiga bersudut dekat. Maksudnya bersudut 90 darjah lah. Jika 45 maksudnya dua sisi ini adalah sama, satu-satu. Dan ini hypotenuse bagaimana kita cari? Kita guna teorem Pythagoras. 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 ialah 2 kan. Oleh itu ini yang punca kuasa 2. Okey. Dan ini pun sama, kita gunakan benda yang sama lah. Okey, segitiga. Ini yang segitiga, di sini ialah 1, 2 dan punca kuasa 3. Okey, kamu dah hafalkan, ini tak susah. Ini senang sahaja kan. 1, 1 ini punca kuasa 2 kan. Okey, ini kamu tahu yang sudut kecil dekat bawah, sudut besar dekat atas. Dan 1, 2, 3 lawan jam. Okey, 1, 2, 3. Dan kalau tengok lumpur yang besar, dia ada pompong, ada rumah, ada pompong. Ingat macam itu sahajalah. Dan berdasarkan kadar segitiga ini kan, kita akan dapatkan nilai ini. Jika sin 30, sin 30 yang opposite kan, 1/2, 1/2. Jika sin 45, sin 40, 1 per punca kuasa 2. Kita dapat macam ni. Jika sin 60, maksudnya punca kuasa 3/2. Semua kita dapat daripada sini. Okey, 90 darjah kamu boleh tekan kalkulator lah actually ini. 90 darjah kamu akan dapat lumpur bulat. Ini tak ada masalah lah. Hanya ni punca kuasa 3, punca kuasa 2 itu kamu kena cari daripada segitiga. Oleh itu segitiga ini kamu kena hafalkan. Okey, kita sekarang pergi jawabkan soalan yang berkaitan dengan dia.
Okey, sekarang kita tengok muka surah 126 soalan 4. Tentukan nilai dispar trigonometri bagi sebarang sudut yang diberi. Okey, sebarang sudut yang diberi. Diberikan tangent theta sama dengan 5/12 kan. Di mana theta ialah di antara 180 hingga 270. Ini yang dekat sukuan mana? 1, 2, 3 atau 4? Dia ialah sukuan ke-3. Sukuan pertama ialah 0 hingga 90 darjah. Kedua ialah 90 darjah hingga 180 darjah. Yang ketiga ialah 180 hingga 270 darjah. Dan yang last one ialah 270 darjah hingga 360 darjah. Oleh itu ini ialah sukuan ke-3. Sukuan ketiga tangent memang positif lah. Oleh itu sekarang kita lukiskan satu segitiga dekat sukuan ke-3. Okey, dan tangent theta. Ini theta sentiasa dekat pasti S lah. Okey, oleh itu kita lukis segitiga kan, theta tak mungkin dekat pasti Y. Dia akan terdekat dekat pasti S. Okey, dan tangent theta ialah opposite kan, 5/persebelahan 12. Kita tulis 5 dekat sini, 12 dekat sini. Dan kita kirakan ini apa lembut, kita guna teorem Pythagoras. Okey, 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dan kita punca kuasa. Kita akan dapat 13. Maksudnya sini ialah 13. Okey. Kerana kita tahu dekat sukuan ni kan, kita guna cara add suka to copy. Ini add ialah O kan, semua ialah positif. Ini suka maksudnya hanya sign dekat sini positif. To maksudnya tangent lah. Tangent dekat sini ialah positif. Dan cos dekat sini ialah positif. Okey. Yang lain, sukuan ketiga, kecuali tangent positif saja. Sin ke, cos ke, semua negatif dekat sini. Okey. Semasa kita cari ini, kita kena tandakan negatif. Ataupun, sekarang ada cara kedua ialah, kita tengok, jika sebelah kanan pasti S ini ialah positif. Sebelah atas Y ini ialah positif. Yang sebelah bawah ini kita tulis sebagai negatif lembut kan. Sebelah kiri ini pun kita tulis sebagai negatif. Oleh itu di sini sekarang 12 di sebelah kiri kan, kita boleh catatkan negatif. Dan 5 ke bawah kan, ini yang di bawah Y kan, di bawah pasti S kan. Maksudnya kita boleh tuliskan negatif dekat tepi. Nanti kita selesaikan ke, kita tak payah fikir oh dia sukuan 3 ke, kena positif ke negatif. Tak payahlah kerana kita sudah tandakan ini. Okey, oleh itu macam ni. Sin theta. Sin theta yang opposite kan, negatif 5 bahagi dengan hipotenus 13. Oleh itu jawapannya negatif 5/13. Okey. Jika macam tadi saya tak tandakan, saya tahu oh sin theta yang 5/13. Dan saya kena fikirkan, sin dekat sukuan ketiga ialah negatif. Saya tambah negatif dekat tepi lah. Saya apa macam itu pun boleh. Okey. Jika tadi saya cakapkan, jika sebelah kiri kan, sebelah bawah kita letak negatif kan, kita tak payah fikirkan dia dekat sukuan mana lah. Terus jawapan dia akan betul punya. Okey, second theta maksudnya dia ialah 1/cos ke sin. Cos lah, kerana kamu kena hafal. Kalau tengok sini ada O ke tak? Tak ada, maksudnya cos lah. Okey, 1/cos theta. Okey, cos theta. Cos theta ialah berapa? Cos theta ialah persebelahan over hipotenus kan. Persebelahan yang negatif 12. Kita tuliskan negatif 12/13. Jika satu bahagikan, yang bawah ini akan naik atas. Dia akan jadi negatif 13/12. Senang saja kan? Oleh itu, kita tuliskan jika cot theta kan. Cot theta maksudnya 1 tangent theta. Tangent theta yang opposite persebelahan. Oleh itu, opposite dia ialah apa? Dia ialah 5/12 dekat bawah kan. Dan tangent theta 5/12 kan. Jika 1 per tangent theta, kita terbalikkan dia sahajalah. Jadi 12/5. Okey, soalan kedua. Sama sahajalah. Tapi sebelum itu kita tahu ini yang sukuan ke 90 hingga 180. Sukuan ke-2. Dan kita tahu ini second theta dia ialah 1/cos theta kan. Okey, oleh itu ini sukuan kedua. Dan kita tuliskan ini yang 1/cos kan, betul. Okey, kita tuliskan 1/cos. Kita tahu cos dia ialah, cos theta dia ialah punca kuasa 2
1 per punca kuasa 2 lah, karena ini secant theta kan. Oleh itu persebelahan ialah 1 dan dia ialah punca kuasa 2. Tekan sukuan kedua, cos dia memang negatif lah. Okey, selepas ini kita sudah lukiskan segitiga kan. Kita kena cari nilai ini berapa. Kita squarekan ini. Punca kuasa 2 square tolakkan 1 square. Mengapa tolak? Kerana ini ialah hypotenuse kan. Kita kena guna ini tolakkan yang satu sisi lagi. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2 sudah potonglah, dia tinggal 2 sahaja. 2 tolak 1, 1. Punca kuasa 2, 1. Punca kuasa 1, dia akan dapat 1. Oleh itu kita tahu sebelah sini ialah 1. Dan macam tadi saya cakap, jika sebelah kiri, dekat sini 1 yang sebelah kiri kan, kita kena tanda negatif lah. Ini masih positif lah kerana dia dekat atas kan. Oleh itu kita tanda 1 negatif. Dan baru kita selesaikan cot theta. Okey, bagaimana selesaikan cot theta? Cot theta ialah 1 per tangent theta kan. Dan kita pergi cari tangent theta. Tangent theta yang opposite over persebelahan. Dia ialah 1 dan 1 per negatif 1 persebelahan. Dan kita tahu ini naik ke atas, dia akan dapat jawapan negatif 1. Okey. Dan coset. Coset ialah 1 per sin. Dia ada O kan, maksudnya kita tak ada cos lah. Dia ialah 1 per sin theta. Sin theta ialah opposite over hypotenuse kan. Iaitu 1 and then selepas itu 1 per punca kuasa 2. Dan punca kuasa 2 ini dia naik atas akan jadi punca kuasa 2 sahajalah. 1 tak payah tulis. Sin theta. Sin theta sama kan. Ini sin theta, maksudnya ini sin theta lah. Jawapan ialah 1 per punca kuasa 2. Boleh kan? Okey, C. Cot theta kan. Okey, dan selepas itu 270 hingga 360. Kita tahu inilah sukuan keempat. Okey, dan selepas itu cot theta kita ubah dululah. Dia ialah 1 per tangent kan. Betul. Kita tahu dia ialah 1 per tangent sama dengan negatif punca kuasa 3. Jika tangent theta, dia ialah 1 per punca kuasa 3 lah. Oleh itu opposite ialah 1 dan persebelahan ialah punca kuasa 3. Okey. Dan kita pergi cari sisi ini. Bagaimana cari sisi ini? Ini tambahlah punca kuasa 3 kuasa 2 tambahkan 1 kuasa 2 dan punca kuasa, kita akan dapat jawapan 2. Okey. Dan kita tuliskan 2. Dan sekarang sebelah kanan positif dan dia bawah, maksudnya ini ialah negatif. Kita tandakan negatif. Baru kita pergi cari cos theta. Okey, cos theta ialah opposite persebelahan over hypotenuse kan. Persebelahan yang punca kuasa 3 per 2. Dan coset ialah 1 per sin theta. Okey, sin theta ialah apa? Sin theta ialah opposite negatif 1 over 2. Kita ada 1 dan negatif 1 over 2. Dan sekarang 2 naik ke atas, maksudnya dia ialah negatif 2 lah. Sec theta maksudnya 1 per cos theta. Cos theta bagaimana cari? Cos theta ialah persebelahan. Dia ada punca kuasa 3 over 2. Oleh itu kita ada 1 per punca kuasa 3 over 2. Dan 2 dekat bawah ini akan naik ke atas. Dia akan jadi 2 per punca kuasa 3. Okey, sekarang diberi tangent sama dengan negatif P. Dan dia theta adalah di antara 90 hingga 180. Okey, oleh itu ini bagaimana kita buat? Kita dekat mana? Dia dekat sukuan ke 2. Ya. Dan sekarang sama sahaja lukiskan segitiga. Dan selepas itu dekat sukuan 2 kita lukiskan segitiga. Dan tangent theta dekat sukuan 2 memang negatif lah. Okey. Oleh itu kita hanya tengok tangent theta ialah opposite kan. Opposite P over 1. Jika dia P saja, maksudnya dia masih ada per 1 over 1. Dan sisi ini bagaimana cari? Dia ialah P kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 maksudnya 1 lah. Okey, maksudnya 1 tambah P kuasa 2 dan punca kuasa. Okey, oleh itu 1 tambah P kuasa 2 punca kuasa. Dan kita semak. Atas pasti Y memang positif lah. Ini memang positif. Ini ialah negatif kerana dia dekat sebelah kiri kan. Okey, sudah tanda negatif. Sekarang kita pergi tengok sini. Cos theta. Cos theta maksudnya persebelahan. Negatif 1 per punca kuasa 1 tambah P kuasa 2. Ataupun kita boleh tulis macam ini pun boleh.
Cosec maksudnya 1 per second set sin theta lah. Okey, 1 per sin theta. Sin theta ini ialah opposite. P bahagi dengan punca kuasa 1 tambah P kuasa 2. Dan ini dekat bawah akan naik ke atas. Jadi punca kuasa 1 tambah P kuasa 2 per P. Okey, yang ketiga ini ialah 1 per cos theta kan. Okey, cos theta ialah macam mana? Cos theta ialah persebelahan. Persebelahan negatif 1 per punca kuasa 1 tambah P kuasa 2 kan. Iaitu sama dengan 1 per negatif 1 per punca kuasa 1 tambah P kuasa 2. Dan ini akan naik ke atas, dia akan jadi negatif punca 1 tambah P kuasa 2. Ini 1 over 1, dia akan jadi 1 lah, yang kita tak payah tulis lah itu. Okey. Sekarang P, soalan 5P. Sama lah. Okey. Ini ya sukuan ke berapa? Inilah sukuan ke 3. Okey. Dan selepas itu kita lukiskan segi 3 dekat sukuan ketiga. Dan sin dekat sukuan ketiga memang negatif lah. Okey, kita tahu sin. X suka to copy kan. Hanya tangent dekat sini ya positif sahaja. Okey. Lepas itu sin theta opposite. Opposite dia ialah 2 dan hypotenuse dia ialah P. Kita tandakan. Nak cari ini bagaimana cari ini? Kita guna P kuasa 2 tolakkan 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ialah 4 lah. Maksudnya sini ialah punca kuasa 2 P kuasa 2 tolak 4. Okey, kita ada ini. So, carikan sisi dia. Dan sekarang kita tengok mana kena tambah negatif. Ini sebelah kiri kan. Ini kena tambah negatif. Ini dekat bawah kan. Dekat bawah pasti S maksudnya kena negatif juga. Lepas itu 2 kita tandakan negatif. Dan sekarang baru kita carikan cot theta. Cot theta ialah 1 per tangent theta. Lepas itu tangent theta ialah opposite. Negatif 2 per persebelahan. Okey, negatif 2 per negatif punca kuasa P kuasa 2 tolak 4. Okey, dan ini akan naik ke atas. Negatif sudah potong lah. Dan dia naik ke atas, dia akan jadi P kuasa 2 tolak 4 over 2. Boleh. Dan sec theta maksudnya 1 per cos theta. Ya. 1 per cos theta. Bagaimana cari cos theta? Cos theta ya persebelahan. Dia persebelahan ada negatif punca kuasa P kuasa 2 tolak 4 dan over P kan. Kita ada ini dan selepas itu P akan naik atas, negatif kita tulis dekat tengah-tengah. Dia ada negatif P dan punca kuasa P kuasa 2 tolak 4. Okey, cos theta. Cos theta ya persebelahan kan. Dia sama dengan bawah inilah cos theta kan. Dia ialah negatif P kuasa 2 tolak 4 over P. Senang saja kan actually. Yang penting kamu kena lukis segitiga ini dengan baik-baik ya. Okey, ini ya dekat sukuan pertama. Dia ada cot theta kan. Dia ialah 1 per tangent. Maksudnya 1 per tangent theta sama dengan 1 tambah P. Dan tangent theta maksudnya dia ialah 1 per 1 tambah P. Dan kita lukiskan segitiga. Lukiskan segitiga ini. Tangent theta opposite ialah 1. Persebelahan ialah 1 tak plus P. Dan nak cari ini kan. Nak cari ini kita kena ini square kan tambah square kan 1. Okey, oleh punca kuasa. 1 tambah P square kita akan dapat 1 plus 2P tambah P kuasa 2. Tambah 1 square maksudnya 1 lah dan punca kuasa. 1 tambah 1, 2 lah. Dia akan jadi punca kuasa 2 tambah 2P tambah P kuasa 2. Tak boleh diringkaskan, kita terus catat dekat sini lah. Okey. Dan sekarang kita pergi cari sin theta. Sin theta maksudnya opposite. Opposite ialah 1 kan. Dan kita ada 1 per punca kuasa 2 tambah 2P tambah P kuasa 2. Ini jawapan dia kerana tak boleh diringkaskan. Cosec maksudnya 1 per sin theta. Sin theta ialah opposite. Opposite over hypotenuse kan. Iaitu 1 dan 1. Sin theta terbalik sahajalah. Kalau kita sudah cari sin theta kan. Terbalikkan ini sahaja. 1 sin theta kita terbalik. Kita akan dapat inilah. Lagi cepat. Cos theta tak ada kan. Kita kena cari. Cos theta maksudnya persebelahan. Dia ada 1 tambah P over P kuasa 2 berpunca kuasa 2 tambah 2P tambah P kuasa 2. Okey, sekarang soalan 6. Cari nilai theta. Untuk theta di antara 0 hingga 90 darjah
tanpa menggunakan kalkulator. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, cos dengan sin. Partner kan, macam ingat sudut pelengkap dia. Lepas tu kita tahu, kita review sikit lah. Okey, nota sin theta akan sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Ini yang sudut pelengkap. Dan cos theta akan sama dengan sin 90 tolak theta lah. Dan seterusnya tangent theta akan sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Dan selepas itu cos theta cosec pun sama dengan sec. Dan selepas itu dia pun ada. Seterusnya sec pun partner dengan cosec. Dan cot pun partner dengan tangent. Okey, oleh itu sekarang kita ada ini. Kita ada sin. Kita ada cos theta sama dengan sin 13 darjah 42 minit kan. Dia akan sama dengan cos 90 tolakan theta dia. Iaitu sama dengan cos 76 darjah 18 minit. Iaitu theta dia ialah 76 darjah 18 minit. Okey, B. Cos theta sama dengan tangent 82 darjah 15 minit kan, betul. Iaitu kita partner lah. Partner cos dengan tangent yang partner kan. Dia adalah sama dengan cos 90 darjah tolak 82 darjah 15 minit. Dan kita tahu dia ialah cos 7 darjah 45 minit. Maksudnya theta dia adalah sama dengan 7 darjah 45 minit. Okey, dan sekarang kita tengok soalan 6 sama. Cosec dengan sec. Okey, kita tahu dia tak ada sudut kan. Kita buat yang sama saja. Guna 90 darjah tolakan P darjah. Iaitu theta akanlah sama dengan 90 tolak P. Okey. Dan sin theta sama dengan cos 34 darjah 54 minit kan. Okey, dan kita guna 90 tolakan 54. Dan kita akan dapatkan jawapan sin 55 darjah 6 minit. Dan theta akan sama dengan 55 darjah 6 minit. Okey. Dan sekarang kita tengok tangent dengan cot punya. Ini pun sama lah. Jika 90 darjah tolak theta kan, partner dengan cot kan, maksudnya ini ialah cot theta. Cot theta sama dengan cot 68 darjah 34 minit. Dan theta akan sama dengan 68 darjah 34 minit. Okey, ataupun kamu cakap, cikgu saya guna cara tadi, boleh ke tak? Boleh. Kamu tuliskan ini sebagai tangent kan. Tangent 90 tolakan 68 darjah 34 minit. Kamu akan dapat tangent 21 darjah 26 minit. Dan kamu bagi tahu 90 darjah tolak theta adalah sama dengan ini. Dan kamu tukarkan tempat. Theta akan sama dengan 90 tolakan 21 darjah 26 minit. Dan theta akan sama dengan 68 darjah 34 minit. Sama. Tapi ini lebih cepat, lebih ringkas lah. Okey, mungkin kamu cakap, cikgu saya tak fikir ini lah. Tak dapat fikir ini, saya hanya ikut ini sahaja. Boleh juga. Okey. MS apa-apa cara pun terima. Okey, soalan 7. Sekarang soalan 7 dia diberikan sin 67 darjah ialah ini. Cos 67 darjah ialah 0.3907 dan tangent 67 darjah ialah 2.3559 dengan theta ialah di antara 0 hingga 90 darjah. Carikan nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Tak boleh guna kalkulator juga. Okey. Oleh itu sekarang kita cos 23. Cos 23 berapa? Cos 23 kamu tengok sini tak ada cos 23 kan. Kamu tahu ini adalah sudut pelengkap dia. Maksudnya cos partner dengan sin kan. Maksudnya dia ialah sin 67. Okey, sin 67 ialah 0.9205. Ini jawapan dia. Kita tak payah guna kalkulator. Tangent partner dengan siapa? Cot kan. Dia ialah cot 90 tolak 23. Maksudnya cot 67 darjah. Dan kamu bagi tahu saya, cikgu sini tak ada cot lah. Tapi cot kita tahu dia ialah 1 per tangent. Oleh itu 1 per tangent 67 darjah ialah 1 per
2.3559. Dan kita akan dapat 0.4245. Okey. Okey, dan seterusnya set 23. Set 23 maksudnya set partner dengan koset kan. Dia sama dengan koset 90 darjah tolak 23. Maksudnya koset 67. Dan dia akan sama dengan 1 per sin 67 darjah. 67 darjah. Oleh itu 1 per 67 sin 67 ialah 0.9205 kan. Dia akan sama dengan 1.0864. Okey, kita teruskan soalan 8. Gunakan nilai nisbah bagi sudut khas 30, 45 dan 60 untuk mencari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, ini jika sudut khas kan. Saya cakap kamu kena ingatkan dua segitiga kan. Okey, dua segitiga ni. Jika 40 dan 45, ini yang satu dan punca kuasa 2. Dan segitiga yang kedua yang sudut lebih kecil dekat bawah, sudut lebih besar dekat atas 30, 60. Dan 1, 2 punca kuasa 3. Okey, yang lombok yang besar ini ada pompong lah. Okey, kena ingatkan hafalkan nilai dia. Okey, jika tangent 225. Okey, kita tahu ini ialah dekat sukuan berapa? Okey, dia lebih 180 kan. Maksudnya dia adalah sukuan ketiga. Okey, tangent dekat sukuan ketiga positif ke negatif? Positif kan. Oleh itu kita tak payah tambah negatif lah. Kita tahu dan kita tahu dia ialah sukuan ketiga kan. Kita hanya kena cari sudut rujukan, iaitu sudut tirus dia lah. Oleh itu dia akan sama dengan tangent 225 tolakan 180. Okey. Jika dia lebih daripada 180, kita gunakan sudut itu tolak 180. Jika dia kecil daripada 180, kita guna 180 tolakan sudut itu. Okey, oleh itu 225 tolak 180, kita tahu dia ialah tangent 45. Kita kena tengok segitiga inilah. Tangent maksudnya opposite over bersebelahan kan. Maksudnya 1 lah. Jawapannya lah 1. Senang kan? Okey, jika dia ialah secant negatif 240. Okey, kita tahu secant ialah 1 per sama, kita kena ingatkan dua segitiga ini, lukiskan dia 1 per cos negatif 240. Jika negatif ini bermaksud dia ikut jam ke lawan jam saja. Kita tahu negatif dia ikut jam. Okey, 240 dekat sukuan ke berapa? Okey, dia lebih 180 dan maksudnya dia dekat sukuan ke-2. Dan dekat sukuan ke-2, cos negatif ke positif. Okey, kita add suka to copy kan. Oleh itu sukuan ke-2 hanya sin yang positif saja. Oleh itu cos ialah negatif. Kita ada negatif cos dan kita pergi cari sudut rujukan dia. Maksudnya sudut tirus lah. Dia ialah 24 tolakan 180. Kita tinggal 60. Iaitu negatif 1 per cos 60. Cos 60 maksudnya persebelahan over hypotenuse, iaitu 1 per 2. Kita ada negatif 1 per 2. Dan seterusnya kita tahu kita dapat jawapannya negatif 2. Okey, C. Sama, kita mesti lukiskan dua segitiga ini dulu. Okey, negatif coset 330. Negatif coset maksudnya coset 1 per sin 330. Okey, ini adalah sukuan ke berapa? 330 dia dekat sukuan ke dia ikut lawan jam kan. Dia akan di sukuan ke 4. Okey, oleh itu sin dekat sukuan ke 4 positif ke negatif? Negatif kan. Kita kena tambahkan negatif dan pergi cari sudut rujukan dia. Iaitu 360 tolakan 330. Dan kita akan dapat 30. Negatif akan jadi positif lah. 1 per sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 ialah opposite over hypotenuse, iaitu 1 per 2. Oleh itu kita ada 1 per 2. Dan kita akan dapat jawapan ialah 2. Okey, D. Soalan D, negatif sin negatif 300 darjah. Okey, ini ialah dekat sukuan ke berapa? Negatif dekat sudut ini kan dia bagikan arah sahaja. Sama ada lawan jam ke atau ikut jam. Negatif maksudnya lawan jam lah. Ikut jam. Ikut jam 300. Dia akan sampai ke sukuan pertama.
Okey, maksudnya dia berada di sukuan pertama. Sin dekat sukuan pertama positif ke negatif? Positif kan, oleh tu kita tak ada tambah negatif, kekal tajuk ini negatif satu negatif saja. Okey, then kita pergi cari sudut rujukan, iaitu sudut tirus. Kita guna 360 tolakkan 300. Dia akan tinggal 60 sahaja lah. Oleh itu sin 60. Sin 60 ialah opposite, punca kuasa 3/2. Oleh itu jawapan dia adalah negatif punca kuasa 3/2. Kamu jangan confuse negatif ini tajuk soalan pagi kamu kena tulis. Okey, kena catat. Okey. Okey, sekarang E. E kita ada sin 315 saja, tambahkan cos 135. Okey, ini kita pun kena lukiskan 2 segitiga dulu. Okey, selepas itu kita kena tahu apa sukuan dia. Sin 315 sukuan ke berapa? Ini dia positif kan? Lawan jam dia dah sampai ke sukuan ke-4. Dan ini cos 135 sukuan ke berapa? 135 tak lebih 180 kan? Dia ialah sukuan ke-2. Okey. Dan selepas itu sin dekat sukuan ke-4 positif ke negatif? Negatif kan? X suka to copy kan? Hanya cos yang positif dekat sukuan ke-4. Oleh itu sin dekat sana yang negatif, nanti kita kena tambah negatif dekat depan. Dan cos dekat sukuan ke-2 positif ke negatif? Negatif juga kan? Karena X suka maksudnya sin. Dekat sukuan kedua hanya sin yang positif sahaja. Oleh itu cos pun negatif. Kita kena tambahkan negatif. Dan kita tambah negatif di depan ini, kita tambah negatif di depan cos. Dan kita pergi cari sudut tirus. Sudut rujukan lah, sudut tirus. Kita guna 360 tolakkan 315. Kerana kita cari sudut tirus kan? Kamu kena ingatkan, jika dia tak lebih 180, kita guna 180 tolak. Jika dia lebih 180, kita guna sudut itu tolak 180. Okey. Tapi kita kena tengok, jika dia tak lebih 90 kan, maksudnya kita guna balik sudut itu saja. Dia memang sudut tirus. Jika itu sudut itu di antara 180 hingga 270 kan, kita baru guna sudut tolakan 180. Jika sudut itu di antara 270 hingga 360 macam ni, dia di antara 270 hingga 360 kan, kita kena guna 360 tolakan dia. Okey. Dan ini dia tak lebih 180 kan, maksudnya di antara 90 hingga 180, kita guna 180 tolakan dia. Macam seperti itu kita belajar bagaimana cari sudut rujukan lah. Jika kamu confuse lagi ke, balik pergi tengok video itu balik. Okey. Dan selepas selesai kita tahu ini yang negatif sin 45 tambah tolak. Dan cos 180 tolakan 135 kita akan dapat 45 juga. Dan kita pergi cari sin 45 berapa. Sin 45 opposite over bersebelahan, iaitu negatif 1 per punca kuasa 2. Dan cos 45. Cos 45 bersebelahan 1 kan? 1 over punca kuasa 2 pun sama. Dan kita selesaikan, kita akan dapat negatif 2 per punca kuasa 2. Okey, F. Sama lah, ni kita pun buat yang sama. Kita boleh set, ini second kan? Second maksudnya 1 per cos. Cosec ialah 1 per sin. Dan ini yang sudut berapa? Tak tahu kan? Kita tak tahu. Kita tahu ini soal lebih 360 kan? Kita guna 420 tolakan 360. Dia tinggal berapa? Dia tinggalkan 60 sahaja. Okey. Oleh itu jika 60, 420 tolakan 360 tinggal 60. 60 maksudnya dia lah dekat sukuan pertama. Dan ini dekat sukuan berapa? Negatif maksudnya dia ikut jam kan? Ikut jam. 120 dia dekat sukuan ke-3. Oleh itu ini sukuan pertama, ini sukuan ke-3. Dan kita tahu ini cos kan dekat sukuan pertama ialah positif. Sin dekat sukuan ke-3 positif ke negatif? X suka to
2. Sukuan ketiga ya tangent yang positif sahaja kan. Sin dekat sana akan jadi negatif. Oleh itu kita ada cos 60. Ini dan tolak. Sin ini ya tolak kan. Dan pergi cari sudut tidur 180 tolakkan 120. Karena 120 tak lebih 180 kan. Kita guna 180 tolakkan 120. Okey. Dan kita akan dapat negatif sin 60 lah. Dan kita di sini kita pun pergi cari cos 60 ya berapa. Cos ya bersebelahan kan. Bersebelahannya 1/2. Oleh itu kita ada 1/1/2 tambahkan 1/, negatif sin 60. Dan sin 60 kita kena cari. Sin 60 ialah opposite. Punca kuasa 3/2. Oleh itu di sini 2 naik ke atas jadi 2. Ini 1/, negatif. Punca kuasa 3/2. Sin kan. Sin 60 yang opposite over hypotenuse. Dan 2 naik ke atas dan tambah tolak. Dia akan jadi 2 tolak 2 per punca kuasa 3. Ini ialah jawapan dia. Okey. Video ini kita hanya sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih.